Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Pengurusi surau dan kuasa surau, sahabat saya Imam Muhaimin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada kita, masih lagi diberikan peluang untuk hidup pada hari ini, pada saat ini, dan sama-sama telah pun kita melakukan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah SWT di atas kenikmatan kemerdekaan yang telah kita alami. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah SWT, syukurlah. Kalau kita nak compare dengan apa yang berlaku di Palestin tuan-tuan, jauh berbeza lah nikmat kemerdekaan yang kita dah sedang kecapi sekarang ni lah. Sungguh menyedihkan tuan-tuan kaitan dengan Palestin ni. Saya takkan huraikan kat sini lah kaitan dengan Palestin, tuan-tuan pun tahu. Sebagai seorang Muslim, baik pada kita lah untuk sentiasa mendoakan agar diberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestin tu lah, permudahkan segala urusan insyaAllah. Tuan-tuan imam jangan lupa lah setiap kali bacaan doa lah pada sahabat kita, saudara kita di Palestin insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebulan telah berlalu, kita masuk bulan yang seterusnya lah, yang mana sebelum ini telah pun kita berkongsi kepada tuan-tuan daripada kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i berkaitan dengan fiqh makanan dan minuman. Kita telah pun berbicara pada sesi yang lepas sedikit berkaitan dengan al-hasyarat, iaitu serangga, yang mana kita kata kebanyakan daripada serangga itu adalah perosak dan kebanyakannya adalah mustakhbithatun, ataupun dianggap sebagai binatang yang jijik, yang tidak boleh dimakan. Sama juga kita sebut apa yang telah pun diharamkan, seperti ular, kalajengking, lalat, tikus, kumbang, lipas, yang mana disebut dalam satu hadis, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk membunuh 5 jenis-jenis binatang ataupun hasyarat, yang mana kita boleh ataupun diarah untuk kita membunuh jenis hasyarat ini dalam keadaan kita, walaupun dalam keadaan kita berihram. Iaitu apa dia? Uraq, gagak, hidaatun, lam, al-fa'ratu, tikus, wal aqrab, iaitu apa nama ni, jenis-jenis selang juga, wal kalbul aqur, iaitu pun anjing pemangsa. Jadi tuan-tuan, bila kita menyebut tentang hasyarat ni tuan-tuan, tadilah saya tengok dalam Astro Awani ada berkaitan dengan siput gondang. Kau pernah dengar siput gondang? Apa hukum siput gondang? Tahu tak siput gondang? Orang muda macam kita ni memang tak tahu siput gondang. Siput gondang? Tak. Siput sedut. Siput gondang, siput gondang. Siput yang ada di padi. Yang orang padi, kalau orang sawah ni dia akan buang siput tu. Dalam Isra wal Mi'raj dia keluar berkaitan dengan satu perniagaan orang Terengganu. Dia menjual siput gondang bukan saja di Malaysia, malah turut dieksport ke luar negara. Dan dinyatakan bahawa siput gondang ni boleh mengubati penyakit buasir. Siput gondang ni kita tahu lah dia pemusnah padi. Siput kalau kita ni Putrajaya padi memang tak ada lah. Tak Perak pun kawasan tertentu je ada padi. KPGA memang tak ada lah. Siput gondang ni dikatakan sebagai siput air tawar. Siput gondang ni dijual 1 kilo
30 GB. Tu belum proses, dah proses 160. Tadi saya tengok lah, dahsyat, sampai ke Indonesia, ke Vietnam dia boleh ekspor. Dia kata dalam tu sebulan, bulan ni saja 1 ton permintaan siput gondang. Tapi apa sebenarnya hukum makan siput gondang? Siput gondang, pernah makan siput gondang? Siput sedut kita makan tak? Sebab siput sedut, kenapa kita makan siput sedut? Kerana siput sedut ini kita kategorikan dia sebagai binatang laut, kan? Siput sedut kan di laut, di rumput-rumput di laut, kan? Dia bukan dia macam siput gondang. Siput gondang ni siput air. Adakah boleh kita samakan siput gondang ni dengan siput babi? Ataupun escargot? Pernah makan escargot? Siapa pernah pergi Perancis mungkin pernah makan lah kot. Dia digunakan ataupun dihidangkan kepada kita ni untuk, orang kata apa, pembuka selera. Apa lah bahasa Inggeris pembuka selera? Appetizer. Betul, appetizer. Siput gondang, kan? Adakah kita boleh samakan dia dengan siput babi dan juga escargot? Jadi bila kita pergi kepada siput babi, kita tahulah hukum makan siput babi ni adalah haram, kerana siput babi ni dikatakan sebagai haiwan yang mustahlis ataupun haiwan yang apa nama ni, jijik. Kan? Sebab apa jijik? Kerana ia dalam kumpulan hasyarat, dianggap keji, minal khabithah. Dalam satu hadis dalam Al-Quran disebut yuharrimu alaikumul qaba'is, diharapkan bagi kita untuk makan benda-benda yang jijik. Jadi dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau kita katakan siput babi dan siput escargot ini dianggap sebagai binatang yang keji, haram. Binatang yang keji, siput babi, escargot, dia ni kategori hasyarat yang mana kalau binatang tersebut mati, binatang tersebut dianggap sebagai bangkai. Itu siput babi lah tuan-tuan, disebut siput babi dan escargot dulu. Namun ada pandangan daripada Imam Malik. Imam Malik mengharuskan makan ini siput yang babi. Kenapa siput ni tak boleh makan? Kerana siput ini adalah binatang yang hidup di darat. Jadi Imam Syafi'i menganggap sebagai keji. Kebanyakan masyarakat pun tak makan siput babi dan sebagainya. Namun pandangan Imam Malik menyebut bahawa siput kategori ataupun dipanggil dalam bahasa Arab sebagai halzun. Saya tak ingat nama dia. Halazun. Halazun. Siput nama dia halazun. Tak boleh makan sebab dia agak keji, dan dia ni dikategorikan sebagai binatang yang hidup di darat. Dia bukan binatang luar alam, sebabi binatang darat. Dalam fatwa bahasaan pun sebut sebab dia anggap sebagai jijik, dan apabila dia mati tergolong sebagai bangkai. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dan perempuan, penggunaan apabila satu binatang itu dia anggap sebagai jijik, apa saja yang daripada ini tidak digunakan. Termasuklah saya pernah cerita pada tuan-tuan dan perempuan berkaitan penggunaan dan bir siput babi sebagai pelembab muka, kita panggil apa? Allahumma salli. Moisturizer. Sebagai pelembab muka, Bila dia dah jadi jijik, maka tak boleh lah. Baik, itu secara umum berkaitan dengan siput babi. Kita bincang pasal syarat. Namun siput gondang ini tidaklah boleh disamakan dengan siput babi, kerana sifatnya yang hidup di dalam air. Siput gondang dia hidup dalam air. Selagi mana ia tidak beracun, selagi mana ia tidak memabukkan, boleh dimakan siput gondang. Apa yang saya pernah cerita pada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan hukum kita makan ikan belacar, kan, yang saya dah pernah berkaitan dengan haiwan dua alam tu, kan. Tak ingat dah lah bulan-bulan yang lepas, betul tak? Tak ingat dah lah, kan. Jadi siput gondang ni, walaupun siput gondang ni dia boleh hidup lama di atas darat, namun ianya sama seperti ikan belacar. Dia menyimpan air dalam badan dia untuk dihidup. Namun kalau siput gondang ni, kalau kita terbalikkan dia, kita letak dalam bagi, terbalikkan dia akan cepat mati, kerana air tu akan turun ke bawah, dia tak boleh hidup.
Jadi adakah si begonang ini boleh diterima sebagai haiwan dua alam? Kebanyakan ada sebahagian daripada ulama-ulama Melayu ni lah, di zaman di alam Melayu ni, dia menafsirkan ataupun menterjemahkan si begonang ini tidak boleh dimakan kerana ianya haiwan dua alam. Namun apabila dikaji balik, si begonang sebenarnya dia bukan haiwan dua alam. Dia boleh hidup lama di atas darat dengan syarat dia ada air dalam badannya. Tapi kalau kita terbalikkan dia akan cepat matilah. Jadi terbukti bahawa si begonang bukan haiwan dua alam. Jadi si begonang boleh dimakan lah. Baik untuk buasi. Si begonang, wallahu alam rasa dia macam mana tuan-tuan. Saya tak tahu, saya tak pernah rasa lagi. Sebab si begonang ni kalau kita pergi di sawah-sawah ni memang orang kami buang. Sebab dia sibuk pemusnah pagi. Namun lain, kira genius jugalah, kira kreatif jugalah orang Terengganu. Dia boleh ambil siput gondang ni, dia boleh jual. Kerana dia kata boleh baik ataupun bagus untuk wasi. Wallahualam, saya tak pasti kan. Kena cuba lah. Jadi apa-apa pun siput gondang ini boleh dimakan. Kira tak? Awak tahu siput gondang boleh makan? Kalau tak, jumpa dekat pergi kat sawah siput gondang, kalau ketik-ketik boleh buat pasal lemak kan. Mana tahu kalau kita pergi ke kawasan sawah ada siput gondang, cuba ambil makan, boleh makan kan. Baik, dan juga kita bila kita pergi pada syarat tadi, menarik sebenarnya berkaitan dengan makanan ni, serangga dan sebagainya. Kita telah pun berkongsi ataupun telah pun berbicara dengan tuan-tuan berkaitan dengan burung yang boleh dimakan. Tadi hasyarat, burung yang boleh makan. Kita sebut burung unta boleh makan, kita sebut ayam jenis dik, ayam jantan, dajas, ayam betina, hammam, merpati boleh makan, darraj, burung puyuh boleh makan, al-hajal, iaitu jenis-jenis burung yang kecil, wal-qata, wal-bid, itik, wal-iwas, angsa, wal-na'amah, ini burung unta, bangau. Bangau ni karaoke. Bangau ni sebahagian boleh makan, sebahagian tak boleh makan. Bangau yang disebut sebagai al-karaoke, kita baca dalam Google, bentuk dia lain sikit dengan al-laqlaq, lain, beza. Bangau ini boleh dimakan karaoke. Kalau al-laqlaq haram dimakan berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Kerana apa haram dimakan? Kerana pemakanan bangau tersebut yang dimakan tikus, ular dan sebagainya, kerana itu dah diharamkan kita boleh makan. Orang usfur, pipit boleh makan, qanadir, jenis burung meratuk boleh makan. Dia macam-macam lah, banyak sangat. Kalau ikutkan jenis-jenis burung yang boleh kita makan, termasuk ghurab zar'i, iaitu gagak petani. Gagak tak boleh makan tuan-tuan, tapi ghurab zar'i ni, gagak petani ni, dia boleh dimakan. Lain sikit lah, dia dipanggil sebagai western jackdaw. Boleh kita makan, dan sebab telah tersebut pada tuan-tuan, belalang kita boleh makan. Sama ada belalang tersebut telah putus kepalanya, ataupun kita jumpa tu kaki dah tak ada, ataupun kita jumpa tu terbelah dua, boleh dimakan belalang, tak ada masalah. Belalang ni kerana apa? Belalang ni hidup ke mati ke, mati dia tu tidak dianggap sebagai bangkai, kerana ianya boleh dimakan. Baik tuan-tuan, hari ini kita pergi kepada ma yuhram akluhu min at-tir, apa yang kita tak boleh makan, apa yang diharamkan bagi kita untuk makan daripada jenis-jenis burung. Baik, yuhramu aklu kullu dhi maqlabin min at-tir, diharamkan bagi kita untuk makan burung yang mempunyai punyai kuku yang mencakar, yang mencengkam. Kerana apa? Li'annahu yastadu wa yatawaqqa bil maqlab, kerana dia menggunakan kuku tersebut untuk dia memburu dan juga cakar dia tu kuat. Seperti apa? Kasafari, seperti falcon. Apa nama bahasa Melayu burung? Falcon bukan dalam kan? Jenis burung dia. Burung apa tadi? Kering. Al-bazi, bazi ni jenis falcon lah. Syahin, an-nasru, vulture, burung yang botak kan, tu tak boleh dimakan. Wal-iqaq, eagle juga tak boleh dimakan. Jami' jawar at-tayr istiqbafiha, dan kebanyakan burung yang dia menangkap menggunakan dia punya kuku,
ataupun kita kata burung pemangsa, kerana ianya dianggap sebagai jijik. Kerana apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, lima rawat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis telah pun kita baca banyak kali, Nabi SAW qala naha an kulli dhinabin minas sibah, dilarang bagi kita untuk makan apa saja binatang yang mempunyai taring, yang mana taring itu digunakan untuk memburu. Wa an kulli dhi miqladi minat tuyur, dan juga kalau kita kata jenis-jenis burung ini, kalau mana burung yang ada kuku yang digunakan untuk menangkap mangsanya, itu tak boleh makan, kan? Wa yuhramu akl hidayat, diharamkan bagi kita untuk makan jenis-jenis helang. Helang pun tak boleh makan. Wal ghurab al abqa, dan juga helang-helang, jenis-jenis helang juga, tuan-tuan. Lamma rawat Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana telah disebut oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qamsun yuqtanna fil halal wa haram, 5 binatang yang kita bunuh dalam keadaan kita bukan keadaan ihram, dalam keadaan kita biasa sekarang, ataupun dalam keadaan kita ihram. Pertama, al-hayyatu, iaitu ular, wal fa'ratu, tikus, wal ghurab al abqa, ini adalah jenis gagak, wal hida'atu, iaitu jenis helang, wal kalbul aqur, dan juga anjing gila yang menggigit. Jadi 5 benda ni, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Ular, tikus, gagak, helang, dan juga anjing yang menggigit, ini kita boleh bunuh. Wa ma'amara bi qatlihi la yahillu akalu, apa saja yang Nabi SAW suruh kita untuk bunuh, maka secara automatik binatang tersebut tidak boleh dimakan. Qala Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, inni la'ajaba mimman ya'kulul ghurab, sesungguhnya aku sangat hairan dengan orang yang memakan daging gagak. Wa qad azina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi, kerana apa aku rasa hairan? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi izin untuk kita membunuh gagak. Jadi kenapa kita makan gagak? Sama juga kalau kita kata hukum makan katak. Kenapa kita tak boleh makan katak? Kerana Nabi melarang kita untuk membunuh katak. Berbeza dengan urab tadi. Urab ni Nabi suruh kita bunuh, jadi kita tak boleh makan. Sama juga dengan cicak. Cicak pun Nabi tak bagi makan. Kerana apa? Nabi suruh kita untuk membunuh cicak. Hadis ini adalah hadis rawahu al-Baihaqi bi isnad sahih. Boleh tengok, tuan-tuan. Baik. Dalam banyak burung ni juga terdapat juga burung lain yang biasa kita tengok di zoo umpamanya. Wa yuhramu aklul babagha, haram kita untuk makan burung kakak tua. Tak boleh makan datang burung kakak tua. Tawus, dan juga burung merak, haram kita untuk makan. Fil asah, kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, burung kakak tua, burung merak tak boleh dimakan, haram kita makan. Kerana liqabasihima, kerana dianggap sebagai jijik. Burung kakak tua dan burung merak ni dianggap jijik, tak boleh makan. Boleh bela tapi tak boleh makanlah. Wa yuramu aklu ar-raqmah, raqmah ni adalah Egyptian vulture, haram, tak boleh makan. Iaitu ta'irun yashbuhu an-nasr, iaitu sejenis burung yang hampir sama dengan helang fil qalqi, dalam bentuknya, liqabisi ghazaiha, kerana makanan dia yang kotor. Burung Egyptian vulture ni tak boleh dimakanlah. Dan juga orang aklu al-baghathah, haram bagi kita untuk makan. Banyak ayat tuan, jenis-jenis helang tak boleh makan. Al-baghathah ni juga helang. Tuan-tuan kalau buka Google, tuan-tuan boleh carilah al-hida'ah, al-baghathah, ni jenis-jenis helang. Juga tadi al-bazi, al-syahin, jenis-jenis helang. Itu semua tak boleh makan, haram. Liannaha kal-hida'ah, kerana helang ataupun dinamakan baghathah ini sama macam helang yang dinamakan sebagai hida'ah. Wahaya ta'irun, baghathah ni adalah sejenis burung abyadu bati'u, iaitu dia adalah burung yang warna putih. Namun burung ini adalah burung yang paling lambat di antara burung-burung apabila dia terbanglah. Walaha maqladun da'ifun, dan juga dia ada kuku yang dhaif, yang kecil lah, kita kata kuku yang benar-benar tak kuat, dhaif. Baik. Wa yuhramu aklu hasyarat at-tayr,
diharamkan bagi kita untuk makan jenis-jenis serangga yang terbang, kan nahli seperti lebah, wazanbur seperti tebuan, wazubab dan juga lalat. Ini telah disebut dalam bab hasyarat itu Qala azza wa jalla wa yurmu alaihim qaba'is, diharamkan bagi kita untuk makan jenis-jenis yang qaba'is, yang jijik. Wa hadhihi asyarat min al-qaba'is, dan juga hasyarat ini dianggap sebagai benda-benda yang jijik. Baik. Wa yuhramu aklul hudhud, diharamkan bagi kita untuk makan burung hudhud. Burung hudhud tak boleh makan, kata. Burung hudhud ni bukan burung belatuk, tuan-tuan jenis burung hudhud. Tuan-tuan cari dalam Google burung hudhud, nanti dia tunjuk gambar burung hudhud. Lamma rawa Ibnu Abbas, sebab apa tak boleh makan burung hudhud? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an qatli arba'i min ad-dawa, dilarang bagi kita, Nabi melarang kita untuk membunuh 4 jenis binatang yang terbang. Apa dia? An-namlatu, ataupun binatang-binatang dawa ni, an-namlatu semut, wan-nahlatu lebah, wal-hudhud was-surran, semut, lebah dan hudhud. Hadis ini adalah hadis di Abu Dawud, isnad sahih ala syart Muslim. Tuan-tuan, semut kita bunuh. No, semut ni kita bunuh. Nabi melarang kita untuk bunuh semut, tapi kita banyak bunuh semut, termasuk yang bercakap ni juga, tuan-tuan. Nabi melarang kita untuk bunuh semut. Sebenarnya memang betul pun tak boleh bunuh semut, sebab ada larangan. Tapi itulah, tuan-tuan, hadis ni syaratnya sahih, tapi syarat hadis ni diguna pakai adalah, syaratnya adalah orang Islam. Orang kita lah orang Islam, tak boleh bunuh semut sebenarnya, tapi kita bunuh juga semut sebab digigit sakit untuk anak-anak kecil kita. Kadang-kadang kita bunuh. Wallahu a'lam, tak ada lagi lah ubat yang boleh menyebabkan semut tu lari. Kat mana cari ubat tu? Ada, tuan-tuan? Tanya terus siap-siap lah, ada jual. Semut ni itulah, asyik guna spray akan mati lah. Bagaimana cara? Itulah ada orang cakap menggunakan, sebut wahai apa? Wahai umat apa? Nabi Sulaiman, tentera Nabi Sulaiman. Ada pernah dengar macam tu? Jangan duduk dalam rumah aku, duduk kat luar. Pernah dengar gitu? Saya dulu ada dengar, tuan. Kalau kita tak nak ni, kita suruh semut duduk luar, nanti dia duduk luar. Tapi saya buat asyik tak jadi je, duduk ada kat rumah, tuan. Jadi kita takut sebab ada anak kecil-kecil jadi kita tak adalah nak kata mencari dia untuk membunuh. Kalau kita jumpa, kita akan dan jumpa zat yang banyak, kalau sikit-sikit tu boleh lah. Tapi tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud. Dia macam mana nak cakap, tuan-tuan? Semut ni memang tak boleh dibunuh lah, jangan bunuh lah, tuan-tuan. Kalau boleh jangan bunuh, tapi kalau dah terlalu banyak sangat, dah sampai burung dan sebagainya, tak adalah saya suruh tuan-tuan membunuh. Tapi kalau ada yang setelah buat yang setelah, sama juga, tuan-tuan. Kalau lebah ni, tuan-tuan, lebah ni tak boleh kita bakar. Lebah kita selalu, kalau lebah ni, tuan, kalau kita pergi sana lebah tu, kita bakar meletup-letup dia, tak boleh, tuan, haram. Tapi itulah kaedah kita untuk menghalau lebah tu, kita tak tahu macam mana. Kalau jepang, kalau bomba, confirm dia bakar. Pernah jadi kat Pudina sekali, tuan-tuan. Kita ada atas pokok sana tu, memang dia bakar. Bunyi meletup-letup, plok-plok-plok ni. Nabi larang kita bunuh lebah. Tapi itulah, macam mana lah buat, tuan-tuan, lebah ni? Allah Alam. Nabi melarang kita membunuh semut dan lebah. Sama juga, tuan-tuan, bila kita sebut berkaitan dengan burung, wagada yuhramu aklul al-qitaf, haram kita untuk makan burung layang-layang. Burung layang-layang tak boleh dimakan, haram. Lima warada minan nahyi anil qatl, seperti mana yang telah disebutkan larangan kita untuk membunuhnya, al-qitaf. Baik. Wa yuhramu aklul quffash, haram untuk kita makan kelawar. Saya cerita, tuan, pasal kelawar. Bulan lepas saya cerita pasal kelawar. Tak cerita pasal kelawar dia. Kat mana cerita pasal kelawar ni? Kelawar ni, tuan-tuan, haram untuk kita makan. Kufash. Kelawar ni, tuan-tuan, kelawar ni, kalau kita tengok di Malaysia,
Kalau kita tengok betul-betul di masyarakat kelawar ni, dia banyak spesies. Ada spesies yang makan pertanian, iaitu kita kata dia makan jenis-jenis bunga dan sebagainya. Ada juga yang jenis makan isap darah. Kita kata vampire tu kan, jenis-jenis yang tu lah. Ada juga jenis macam tu kan, ada. Kalau kita tengok dari sudut tu lah. Dan juga bila kita kata kelawar ni, apa kebaikan kelawar ni tuan? Sebenarnya tuan, kelawar, bagusnya kelawar ni tuan, kelawar ni sangat bagus untuk pendebungaan buah durian yang kita tak tahu. Kelawar ni apabila, kalau di kampung-kampung lah, dulu masa kampung-kampung tuan, kalau kita berada di kampung, kelawar ni kalau nampak orang pembunuh, sebab dia agak sebagai hewan perosak, nampak macam perosak, sebab dia akan pergi sedut bunga durian tu, dia akan sedut. Tapi sebenarnya bila dikaji balik, kelawar ni tuan, kelawar ni dia enjin pendebungaan yang sangat baik untuk durian. Sebab tu saya fikir dulu masa kecil-kecil, kalau jumpa kelawar, lestik kelawar, memang kita akan bunuh lah masa kecil-kecil dulu. Bila saya fikir balik dan sekarang ni, betul ayah saya ada pokok durian tak pernah ada. Mungkin sebab kelawar tak ada. Kalau monyet memang dia akan hapuskan habis lah. Bunga-bunga tu memang dia akan main suka-suka dia je buang kan. Memang kalau jatuh bunga durian tu memang macam kita tengok menangis kan tuan. Kalau ni lagi baik ada kelawar daripada monyet ataupun kera. Tapi kelawar ni sebenarnya bila dia menghisap ataupun dia pergi di bunga durian tu, sebenarnya debu-debu bunga tu dia akan hinggap di dia punya sayap. Bila dia pergi ke pokok durian lain, dia bawa debu bunga tu pergi ke pokok durian tu. Jadi sebenarnya kelawar ni bagus, sangat bagus. Cuma kita ni, yelah zaman kecil-kecil duk fikir vampire, jadi kita dah pun diletakkan dalam kita punya otak kita ni bahawa kelawar ni jahat. Kan? Tapi kelawar ni sebenarnya, yelah kelawar ni tak boleh makan lah, kita tahu makan pula kelawar. Daripada kelawar ni jugalah hasilnya COVID-19. Kelawar dah Nabi sebut tak boleh makan kelawar. Tapi ada juga manusia yang makan. Macam di China kan, makan kelawar. Asal dari situ kan, kelawar kan, COVID-19 ke salah? Kelawar tak? Yang makan kelawar asal bermula dulu kan 2018. Asal COVID-19 tu asalnya katanya diproduksi daripada kelawar. Kelawar tak boleh makan lah, tapi ada juga makan. Cina, bukan Cina di Malaysia lah kan, orang Cina di luar negara ni apa benda yang tak makan, manusia pun dia makan. Tuan-tuan pernah tengok kalau buka di Facebook, bukan Facebook dah, tuan-tuan buka di YouTube, tuan-tuan cari di YouTube pasar di China yang jual manusia pun ada. Manusia mati pun dia jual, ada juga. Dahsyatnya orang Cina ni, apa saja semua dibantai makan. Sebab tu dalam Islam ada sebahagian boleh dimakan, ada sebahagian tak boleh dimakan. Kita diajar benda yang baik, kita diajar benda yang baik, makan benda yang baik, jangan makan benda yang tak baik. Bagus Islam kita, bila kita belajar benda ni, kita tahu benda tu. Jadi kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang macam-macam dekat dunia ni. Kan? Kenapa kita diharapkan makan kelawar? Kerana Ibnu Umar menyebut dalam satu hadis, wala taqtulul khuffaz, janganlah kamu membunuh kelawar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, isnad sahih, sanad sahih lah. Khuffaz fil araf ghairul qitaf. Khuffaz ni kalau kita terjemahkan dia bukannya jenis burung layang lah. Fal qitaf ta'irun aswadul zahri. Kalau burung layang ni adalah jenis burung yang mana secara zahirnya dia adalah warna hitam, abyadu batan, badan dia, bawah dia kalau putih. Ya'wil buyut fil rabi', dia akan membuat ataupun dia akan singgah di rumah-rumah pada waktu musim bunga rabi'. Adapun khuffaz iaitu al-watwat ataupun nama dia ta'irun saghirun, dia adalah binatang yang terbang yang kecil, la raisha lahu, yang tak ada bulu, yashbahul fa'ra, yang mana ia menyerupai tikus, yatiru bainal maghrib wal asya. Kelawar ini dia akan terbang di antara waktu maghrib dan juga waktu isya. Ini disebut dalam muhtash. Baik tuan-tuan, itu apa yang kita haram makan dari sudut burung-burung lah, jenis-jenis kategori yang satu. Kita pergi pada satu isu lah tuan-tuan.
Baik, apabila kita kata berkaitan dengan pemakanan, kita kena tengok juga dari sudut kosmetik dan juga perubatan. Baik, cacing dan lintah. Cacing dan lintah. Cacing boleh makan tak? Cacing. Lintah boleh makan lintah? Makan lintah bahaya sebab dalam perut dia dah. Kalau goreng dulu pemanak juga. Cacing baik. Lintah dan cacing ni betul lah, dia adalah haiwan yang dikatakan sebagai haiwan yang qabais, yang tak boleh dimakanlah, jijik. Jangan tuan-tuan, saya tanya janganlah kalau nak kata saya kata boleh makan juga kan. Baik, ada satu apabila kita dalam persejalan halal, dan ada satu industri yang menggunakan lintah dan cacing untuk tujuan perubatan dan kosmetik. Memang ada. Lintah diambil dia punya lendir untuk kosmetik, dan cacing ini seperti disebut tuan-tuan, cacing ini adalah binatang yang tinggi protein, juga digunakan dalam perubatan. Ada jugalah sebagainya yang digunakan. Baik, dalam fatwa di Johor dah keluar fatwa tu fatwa itu menjelaskan berkaitan dengan hukum menjual dan menternak lintah dan cacing. Baik, lintah dan cacing tak boleh makan tuan-tuan Ini disebut dah sebabkan dia binatang yang disebut sebagai binatang yang dikatakan sebagai binatang yang keji, yang potong. Baik, dalam fatwa tersebut, disebut macam ni tuan-tuan. Lintah dan cacing merupakan haiwan yang bukan merupakan haiwan yang dikategorikan sebagai najis. Disebut dalam fatwa ni tuan-tuan. Fatwa Johor. Oleh itu, dia kata hukum berternak dulu haiwan tersebut atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperoleh daripada dua haiwan tersebut adalah harus. Menggunakan lintah dan cacing untuk tujuan perubatan konsep adalah harus dengan syarat-syarat berikut. Ada syarat dia lah. Haiwan tersebut dalam lingkungan yang suci. Haiwan tersebut tidak ada komentar seperti ada racun berbisa. Haiwan tersebut tidak menjadi najis. Nanti kita akan belajar tajuk hutan najis. Seperti mencampur haiwan tersebut dan unsur saja seperti arak, babi dan sebagainya. Tujuan menternak cacing dan lintah bukan bermatlamat sebagai bahan makanan, tetapi sebagai perubatan dan kosmetik. Bagi kegunaan luar saja seperti dibuat minyak bagi sapuan pada anggota tubuh badan. Jadi tuan-tuan, bila kita melihat dari sudut fik tuan-tuan, ada satu binatang walaupun ia tidak boleh dimakan, cacing dan lintah tak boleh dimakan, hukumnya adalah haram, tak boleh makan. Namun ia boleh diambil manfaat. Boleh diambil manfaat. Kalau tujuan kosmetik boleh ambil manfaat, tujuan perubatan boleh diambil manfaat. Minyak hitam, macam pengguna biasa je. Kita azan dulu. Baik tuan-tuan. Menarik bila kita belajar ataupun kita mendalami berkaitan dengan fik pemakanan dan juga minuman itu tuan. Macam kita kata terdapat binatang yang seperti saya sebut pada tuan-tuan tadi lah, lintah dan cacing ni tak boleh dimakan, tapi boleh diambil manfaat daripada apa yang ada padanya. Disebut dalam ni lah, dengan syarat tidak menggunakannya sebagai bahan makanan, dan juga boleh digunakan untuk luaran sahaja, anggota tubuh badan lah. Ini adalah fatwa Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2009. Hukum jual lintah dan cacing untuk jual perpakanan kosmetik. Jadi ada juga tuan-tuan apabila kita berbincang berkaitan dengan bab najis tuan-tuan contohnya macam binatang tu boleh dimakan, tapi kita tak boleh manfaatkan benda yang lain yang dianggap sebagai najis. Contohnya macam air kencing, ataupun kita kata dia punya najis dia dan sebagainya, tak boleh, kita tak boleh ambil manfaat. Namun ada satu saya terbaca tadi berkaitan dengan hukum minum air kencing unta. Apa hukum minum air kencing unta tuan? Siapa pernah minum air kencing unta? Yang pergi buat umrah, selalu kita minum susu unta. Haji pernah minum susu unta?
dengan air kencing unta. Apa hukum minum air kencing unta? Al-bul. Bul lah, kencing. Apa hukum dia tuan? Air kencing najis, confirm najis. Tak. Namun berbeza dengan air kencing unta. Beza tuan air kencing unta boleh diminum. Kerana ada satu hadis Nabi SAW. Bila satu, sekejap saya tengok, saya tak ingat hadis tu dia, air kencing unta ni menarik tuan. Bukan nak promosi air kencing unta pula, saya tak ada jual tuan. Saya nak cerita pasal menariknya bila kita mendalami berkaitan dengan makanan dan minuman ni tuan. Tadi kita tengok berkaitan dengan satu binatang tak boleh dimakan, tapi kita boleh manfaatkan dan di protein pada dia dan sebagainya untuk perubatan dan kosmetik. Tapi bila kita pergi balik kepada contohnya binatang yang boleh kita makan unta, secara umumnya yang benda yang najis, yang kita anggap najis seperti biasalah, ada air kencing, ada najis dia, kita tahu ia adalah najis. Namun berbeza dengan air kencing unta. Air kencing unta ni tuan, ada satu hadis yang disebut oleh Anas radhiyallahu anhu, kata dalam riwayat An-Nasa'i, ada sekumpulan Badawi iaitu Puak Ubainah. Dia datang kepada Nabi dan dia berpeluk Islam. Apabila dia dah biasa hidup dalam suasana yang sejuk. Bila dia datang ke Madinah, ialah Madinah ni panas. Kulit mereka menjadi kekuningan dan perut mereka kembung. Jadi baginda Nabi SAW mengirimkan kepada mereka susu unta dan mengarahkan mereka untuk minum susu dan air kencing unta sehingga mereka sembuh. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau ikut pendapat, adakah air kencing unta itu dikira najis? Ada dua pandangan ulama. Pertama, air kencing unta bukanlah najis di sisi Imam Malik. Imam Ahmad nak kata, dua pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan bahawa air kencing unta bukanlah najis. Ada sebahagian pada mazhab Syafi'i, Ibn Muzir, Ibn Hibban mengatakan bahawa sama juga bukanlah dianggap sebagai najis. Pendapat kedua mengatakan bahawa air kencing unta adalah najis. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Baik. Namun berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha bersependapat bahawa haram berubat dengan najis seperti arak. Disebutlah, kalau disebut berkaitan dengan arak dan sebagainya disebutlah. Namun apabila berubat dengan air kencing unta, kata Imam Nawawi, hukum berubat dengan air kencing unta adalah dibolehkan. Kerana apa? Berdasarkan hadis tadi. Terdapat juga pendapat yang mengatakan tidak boleh berubat dengan air kencing unta, namun pendapat yang lain itu lemah lah. Tapi ada syarat-syarat dia tuan. Jangan tuan pergi buat umrah, pergi tadah air kencing unta itu minum tuan. Jangan tuan. Syarat dia tuan. Syarat dia adalah, pertama, yang ambil air kencing tu mestilah orang yang arif tentang ubat-ubatan. Kita tak arif, tak boleh nak ambil kencing. Sebab mungkin kenapa dia minta orang yang arif saja boleh ambil air kencing unta ni, mungkin tak setiap masa air kencing tu bagus. Sekiranya ingin berubat, tidak tahu tentang ubat-ubatan, ada mendapat nasihat daripada pengobatan Muslimin Adil. Kalau Imam Bawi menambah, cukup seorang pengobatan sahaja. Jadi tuan-tuan, bukan nak suruh pergi umrah dengan air kencing unta. Tapi kalau air kencing ini boleh memberikan manfaat, sebab Nabi sebut tadi macam kuning, kemung perut dan sebagainya, boleh bagi manfaat, maka air kencing unta hukum dia boleh diminum, harus. Walaupun dia agak sebagai, kalau asalnya najis lah. Apa dia najis lah tuan? Air kencing najis apa tuan? Dia ada 3 je saja kan? Najis mutawasitah sahaja itu tu. Kita kan, syukurlah sekadar itu tuan. Tadi kita dah sebut tentang Tuan Haji lambat, saya ulang balik. Hukum makan siput gondang. Siput gondang makan tak Haji? Siput gondang. Tahu siput gondang? Haji tak tahu siput gondang InsyaAllah. Siput yang ada dekat apa namanya, Muhammad, dekat Sungai Pagi. Banyak siput tak makan. Apalah.
Ini bagi yang makan siput gondang boleh makan, halal dimakan. Alhamdulillah tuan. Baru kita tahulah hari ini siput gondang boleh makan. Selalu kita ambil siput gondang ni, kita buat macam siput babi, buang-buang je kan. Lepas ni kalau pergi healing, orang kata pergi healing dekat kawasan apa nama ni, Sawabadi tu, dekat Sungai Besar dan sebagainya, boleh kutip lah, bawa besar lemak makan. Wallahualam tuan-tuan, sedikit sebanyak pada malam ini tuan-tuan. Jadi kesimpulan tuan-tuan untuk malam ini, kita mendalami ilmu berkaitan dengan makanan dan minuman ini adalah dengan dasar untuk kita lebih memahami berkaitan dengan makanan dan minuman. Kerana apa? Kita bukan berada dalam keadaan kita berperang, kita berada dalam zon selesa. Kita boleh memilih makanan. Jadi untuk kita sebagai seorang Muslim yang baik, Nabi kata cari makanan yang baik, halal dan thayyiban. Jadi cari yang terbaik. Namun dalam keadaan pada masa akan datang, wallahualam kita tak tahu. Perang pun dah mula di antara Israel dan Palestin. Wallahualam tidak akan tamat, kita pun tak tahu tuan-tuan. Mungkin banyak lagi krisis pemakanan dan minuman yang akan melanda lah. Wallahualam, kita tak tahu Malaysia ni tak kat mana tuan-tuan. Yang kita dah nampak di Palestin memang susah. Dia ajar untuk kita berpuasa dan sebagainya. Orang Palestin dah mula berpuasa dan sebagainya. Kita ni boleh fikir lagi lah, kita ni boleh lagi makan dan sebagainya. Sehari 3-4 kali kita makan. Namun tuan-tuan, apabila kita belajar berkaitan dengan fiqh makanan minuman ini, adalah kita berjaga-jaga dalam pemakanan kita. Dalam masa itu makanan yang sihat boleh memberikan tubuh badan yang sihat. Itu saja tuan-tuan pada malam, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Dan depan insya-Allah kita akan pergi kepada haiwan jalalah, haiwan hutan najis dan sebagainya, insya-Allah. Panjang insya-Allah tuan-tuan. Jadi ambil kepada Allah Subhanahu wa taala yang buruk dari sisi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.